Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Apa khabar semua? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa sihat wal afiat insya-Allah. Dan pada hari ini saya bersiaran daripada platform Masjid Al-Ubudiyah section 19 Shah Alam. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan lafaz tahmid iaitu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan umur kita, yang memberikan kesihatan yang baik kepada kita, yang memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah juga melapangkan masa kita pada petang ni, sama-sama boleh jadi kita baru balik daripada kerja, dapat kita sama-sama luangkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bicarakan tentang amalan yang sedikit tetapi pahala yang banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ramai di antara para ulama telah menulis kitab tentang perkara ini, tentang amalan-amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda ajarkan kepada kita, dan kita akan mendapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setiap kali kita dengar tentang topik ni, disebutkan di dalam bahasa Arab amalun yasir, amalan yang ringan, amalan yang sedikit, wa ajrun kabir, tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita agar jangan sekali-kali kita meremehkan amalan yang soleh, walaupun kecil, walaupun sedikit, jangan remehkan. Kerana boleh jadi kecil di sisi kita tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya alu-alukan kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada petang ni, dan saya nak maklumkan bahawa pada hari ini saya bersiaran secara langsung atas platform Masjid Al-Ubudiyah, dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala boleh lihat banner yang bergerak di bawah, dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah yang nak memberi sumbangan kepada Masjid Al-Ubudiyah boleh terus berikan kepada maklumat yang bergerak di bawah tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali bila kita sebut tentang amalun yasir wa ajrun kabir, amalan yang ringan, amalan yang sedikit, amalan yang mudah tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama selalu kita kena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah ya Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala Al-Mannan, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi kurnia kepada kita. Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi kepada kita tanpa kita minta. Masya-Allah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang bagi kesihatan yang baik kepada kita. Walau ada di antara kita yang tak berdoa kepada Allah, yang meminta kesihatan, Allah bagi kesihatan yang baik kepada kita, Masya Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, Allah Al-Ghani, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya. Ya Allah, berikan pahala yang berganda kepada kita. Maka disebabkan itu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila mana kita belajar tentang amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang sedikit, pahalanya berganda, selalu ingat kepada pemberi pahala itu, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan pahala kepada kita. Allah yang Maha Pengasih yang memberikan pahala kepada kita. Jadi selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini saya nak mulakan dengan 3 perkara. 3 perkara dahulu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bila mana kita ada hubungan dengannya, maka insya-Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita ada hubungan dengan 3 perkara ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang besar kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganjaran yang banyak kepada kita. Jadi jangan lupa tentang 3 perkara ni. Yang pertama, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang kalau kita lakukannya, maka Allah akan berikan pahala yang banyak kepada kita, adalah apabila kita ada hubungan dengan Al-Quran. Bila mana kita ada hubungan dengan Al-Quran, maka bila kita baca Al-Quran, bila kita memandang Al-Quran, bila kita mendengar Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala yang banyak kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, daripada Al-Quran, bagi setiap huruf itu satu hasanah. Bagi setiap satu huruf yang dia baca. Untuk lebih mudah, bukan kita kata yang dia baca, yang kita baca. Yang saya baca, yang tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah baca, satu huruf, Allah akan berikan satu hasanah, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan setiap hasanah, satu kebaikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala gandakan sebanyak 10 kali ganda. Masya Allah. Itu berarti satu huruf saja kita baca daripada Al-Quran. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita baru sahaja membuka mushaf kita. Kita baru sahaja Bismillahirrahmanirrahim. Baru Bismillahirrahmanirrahim sahaja dah ada 19 huruf. Bayangkan, setiap satu huruf daripada 19 huruf itu Allah gandakan sebanyak 10 kali ganda. Berapa pahala kita dah dapat hanya dengan memulakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. 190 pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kita bayangkanlah berapa sukar. Sebenarnya berapa sukar untuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Susah ke? Payah? Takkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya 2-3 saat sahaja dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi Allah memberikan pahala yang banyak kepada kita. Ini kan pula kalau kita baca Al-Quran, baca satu muka surat satu hari, baca satu maqra', kira-kira 2 muka surat setengah sehari, ataupun kita baca satu juzuk satu hari. Bayangkan berapa banyak pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak berikan kepada kita. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita nak sampai kepada level boleh baca Al-Quran, apa yang kita akan lalui terlebih dahulu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Sudah tentulah kita akan melalui fasa belajar. Apa yang kita belajar? Kita belajar Al-Quran. Ya.
Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bayangkan setiap saat kita belajar Al-Quran. Setiap perjalanan kita untuk kita menuju ke tempat nak belajar Al-Quran. Setiap yuran yang kita bayar, yang kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala demi mempelajari Al-Quran. Apa ganjaran dia agak-agak? Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu pada kita yang belajar Al-Quran, yang luangkan masa untuk belajar Al-Quran, baginda berikan khabar gembira kepada kita. Ganjaran yang besar untuk kita. Apa dia? Baginda bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian. Ini pengiktirafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mereka yang mengajar Al-Quran. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah sia-sia amalan yang walaupun kecil. Walaupun kita bermula daripada Iqra, walaupun kita bermula daripada Muqaddam. Oh Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, amalan yang kecil. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita belajar Muqaddam ataupun Iqra ataupun apa-apa kaedah, kadang-kadang kita belajar sehari, 1 jam, 1 muka surat saja. Oh Masya Allah, sikit kan? Tapi pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada kita adalah pahala yang besar. Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya alu-alukan kepada semua yang baru bersama-sama dengan kita, yang saya sedang bicarakan adalah bila mana kita bicara tentang amalan yang sedikit tapi ganjaran yang besar, dia melibatkan 3 perkara. Apa dia? Yang pertama adalah Al-Quran. Dan ingatlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, selagi mana kita berdamping dengan Al-Quran, kita baca dengan Al-Quran, kita takkan rugi. Setiap masa kita bersama Al-Quran takkan rugi. Setiap masa kita dengar Al-Quran takkan rugi. Kerana ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syaratnya apa? Belajar. Kena belajar. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita dah belajar, kita dah mahir Al-Quran, ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran. Kalian bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Kalian baca Al-Quran. Kalian baca Al-Quran. Semasa kita dalam proses belajar, itu pun dikira sebagai membaca Al-Quran. Kita menderas, kita melancarkan Al-Quran sebelum baca di depan guru kita, itu pun dikira sebagai membaca Al-Quran. Kalian bacalah Al-Quran, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Kerana sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih. Untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah ganjaran. Bila mana kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, insya-Allah setiap detik kita baca Al-Quran, kita pandang Al-Quran, kita belajar Al-Quran, kita baca terjemahan Al-Quran, maka pahala yang berganda kita akan dapat insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita pergi kepada yang kedua. Apa yang kedua tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Selepas Al-Quran, tidak lain dan tidak bukan, dah tentulah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berhubung dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam erti kata kita membaca kitab-kitab hadis, kita baca hadis-hadis, daripada hadis-hadis itu kita akan jumpa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah terlalu banyak hadis yang menceritakan tentang amalun yasir wa ajrun kabir. Amalan yang ringan, amalan yang mudah dan pahala yang banyak. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu sampaikan khabar gembira kepada kita. Selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada kita tentang amalan-amalan. Amalan-amalan
yang bila mana kita lakukannya, kita akan dapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya galakkan diri saya galakkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, selalu dampingi majlis-majlis membaca hadis, syarah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dengar hadis-hadis Rasulullah, baru kita tahu. Bila kita tahu, maka akan mudah untuk kita mengamalkannya. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dengan belajar, dengan mendampingi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seolah-olah kita dengar dengan telinga kanan kita kan, kita dengar, dengan telinga kiri kita dengar dua-dua telinga kita, tetapi kita sebenarnya tak perasan. Sebenarnya kita tak perasan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendengar hadis, kita dapat ilmu, dan dengan ilmu itu dia akan dorong kita. Dengan kita belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis itu akan dorong kita, akan push kita, akan tarik kita untuk beramal saleh. Untuk beramal saleh. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dengar, tapi kita ulang selalu. Kita rajin mendengarinya. Kerana apa? Bila kita selalu dengar, dia akan terngiang-ngiang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Semakin banyak kali kita dengar, semakin banyak kali kita ulang kan. Walaupun sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya nasihatkan diri saya. Saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tolong jangan sekali-kali remehkan ataupun mengecilkan bila mana ustaz kita, guru kita selalu ulang ayat sama. Dia selalu ulang ayat sama, selalu cakap benda yang sama. Jangan remehkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kerana benda yang selalu berulang itulah yang akan selalu terngiang-ngiang. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau ustaz kita kata hari-hari sedekah, hari-hari sedekah, hari-hari kamu sedekah, siang kamu sedekah, petang nanti kamu sedekah, malam kamu ke masjid kamu sedekah. Bila terngiang-ngiang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, agak-agak kalaulah masa kita kemas-kemas kan, biasalah kita tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita nak pergi ke masjid, kita masukkan wallet kita masukkan kunci kita pakai jam kita bawa handphone kita, atas meja ada RM1, RM2. Agak-agak kita akan masukkan tak dalam kocek kita dan kita niat, ya Allah, insya-Allah sampai masjid nanti saya nak sedekah. Agak-agak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, benda tu akan berkesan tak? Insya-Allah saya yakin kalau kita selalu dengar RM1, RM2 yang berterabur di atas meja kita, di atas meja solat kita, insya-Allah kita akan kata, masuklah dalam kocek ni, mana tahu nanti sampai ke masjid kita nak sedekah, dia akan bantu kita. Kerana apa? Kita selalu dengar. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan push kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang amalan tu mudah tapi ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah seperti sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani, dua kalimah, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kita baca sama-sama 3 kali tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Cuba ikut saya, kita baca sama-sama saja. Mudah. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Sekali lagi. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ini adalah salah satu contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa ada amalan yang ringan, amalan yang sedikit, tapi ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, yang baginda ajarkan kepada kita menerusi hadis itu, pertama, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada 2 kalimah. 2 kalimah itu dia khafif,
dia ringan pada lisan kita. Apa maksud ringan? Mudah untuk amalkan, senang kita nak hafal, tak ambil masa yang panjang pun, mudah saja. Ya, ada 2 kalimah. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ringan-ringan dia atas lidah kita, ringan-ringan dia pada lidah kita, thaqil. Dia berat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bila ditimbang di atas mizan, thaqilatani fil mizan. Dia akan jadi berat bila ditimbang di atas mizan. Oh, Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ringan pada lidah, tapi berat di atas mizan. Masya Allah. Ya. Kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam, habibatani ila rahman. Sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimah-kalimah yang baru kita sebutkan tadi, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan yang sangat mudah sebenarnya. Kalau orang tanya pada kita, kenapa Kak saya nampak kamu selalu baca subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim? Jawapan paling mudah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kita jawab kerana Allah suka. Kerana Allah mencintainya. Masya Allah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Mudah kan? Amalan yang mudah. Amalan yang ringan. Tetapi dia akan jadi berat di atas mizan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita nak belajar adalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah untuk meluangkan sikit masa kita. Ya, meluangkan sedikit daripada masa kita, mungkin semasa kita tengah berehat-rehat. Ingat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kadang-kadang kita kena rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala, malu dengan Allah. Sekali kita buka saja telefon kita, sekali kita tekan je WhatsApp kita, sekali kita tekan je Instagram kita, sekali kita tekan saja Facebook kita, oh Masya Allah, melekat 10 minit, 20 minit, 30 minit, melekat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tapi untuk subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim yang mengambil masa kira-kira berapa saat? 10 saat, 15 saat, sekejap saja. Tapi sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat bila mana ditimbang di atas mizan pada hari akhirat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang tanya, kenapa pula kita kena bagi berat amalan soleh di atas mizan? Mesti tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kerana kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qari'ah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Thaqulat. Daripada kalimah thaqil. Sama macam tadi dalam hadis tadi disebutkan thaqilatani. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Qari'ah, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Maka ada pun orang-orang yang berat amalan soleh dia, bila ditimbang di atas mizan, ya, di atas mizan ditimbang pada hari kiamat nanti, fahuwa fi 'aishatir radiyah, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebab itu kita sangat-sangat digalakkan untuk mempelajari hadis, belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh dapatkan di pasaran. Di antaranya kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, himpunan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, galakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dapatkan buku itu di pasaran, bacakan kepada keluarga kita. Kerana bila mana kita berhubung dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan memberikan kita semangat untuk terus beribadah kepada Allah
dan bersemangat untuk dapatkan ganjaran-ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari, ya. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di rumah Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha. Rumah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Juwairiyah. Dan sebelum saya ceritakan tentang hadis ini, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalaulah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Google saja tasbih Juwairiyah. Boleh Google, boleh search tasbih Juwairiyah. Juwairiyah itu adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari baginda sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah, ya, untuk dirikan salat subuh, untuk dirikan salat fardu subuh. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati isterinya Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha sedang berada di tempat salatnya. Berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam pun keluar mendirikan salat fardu subuh. Kemudian setelah matahari naik, baginda sallallahu alaihi wasallam pun pulang ke rumah. Bila mana baginda pulang ke rumah Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mungkin boleh tolong typekan tentang tasbih Juwairiyah. Boleh sharekan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kerana ia juga termasuk dalam kategori amalan yang sedikit tetapi ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha, baginda mendapati Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha masih lagi berada di tempatnya, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Juwairiyah radhiyallahu anha, ya, kamu di situ, kamu masih berada di situ sejak aku keluar tadi? Masya-Allah. Nampaknya isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum baginda keluar, sampailah baginda pulang ke rumah. Masya-Allah. Terima kasih pada Tuan Burhan. Ini tasbih Juwairiyah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jawab Juwairiyah radhiyallahu anha, ya. Bayangkan disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain, biasanya baginda sallallahu alaihi wasallam kalau keluar untuk dirikan salat fardu subuh, baginda akan pulang selepas waktu syuruk. Jadi waktu yang baginda habiskan itu kira-kira 1 jam lebih. Maka bila baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, kamu di situ dari tadi? Kamu masih di situ dari tadi? Dari tadi maksudnya sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam keluar? Jawab Juwairiyah radhiyallahu anha, ya. Masya-Allah, panjang sekali ibadah Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku ajar kepada kamu, ya, ada 4 kalimah. Ada 4 kalimah. Apabila kamu mengulanginya sebanyak 3 kali, baca 3 kali saja, maka ia menyamai dengan ibadah yang kamu lakukan sepanjang masa tadi. Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Apakah nama tasbih itu? Apakah 4 kalimah itu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Maka untuk mudah ingat, namanya tasbih Juwairiyah. Mana tahu kita ada yang terlupa? Mana tahu ada, apa nama tasbih tadi? Kita nak Google subhanallah, kita nak type lah subhanallahi wa bihamdi, mungkin panjang pun tak ingat. Tapi kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, type tasbih Juwairiyah, maka insya-Allah dia akan keluar kat Google, boleh ingat. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkannya, iaitu subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh ingat ke? Tak apa. Kalau macam tu saya baca pelan-pelan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cuba ikut.
Okey. Subhanallah, subhanallah, wa bihamdi adada khalqih, wa rida nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Oh, Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Terima kasih pada surah An-Najahiyah yang dah kongsikan subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Saya cuba sharekan sekejap, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Okey, surah An-Najahiyah. Dia share kepada kita namanya tasbih Juwairiyah. Kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah yang tak sempat nak baca tadi, mungkin boleh baca pada skrin saya sekarang ni. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Terima kasih pada surah An-Najahiyah. Mudah-mudahan yang melihatnya, yang membacanya dapat belajar ilmu. Ya. Jadi kalaulah ada yang terlepas tadi, apa yang saya paparkan sekarang, terlepas, alah tak sempat nak salin, tak sempat nak tulis, tak sempat nak screenshot ke, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, namanya tasbih Juwairiyah. Tasbih Juwairiyah. Jadi saya sharekan pula daripada Abu Ajla Al-Uthmani yang dia sharekan kepada kita tulisan dalam bahasa Arab. Tulisan dia lah. Subhanallahi wa bihamdih. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sementara saya baca, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah pun baca juga. Mudah-mudahan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang berkongsi pada kita. Tidak pernah rugi yang share, yang tulis ya. Sementara ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, boleh share pada kawan-kawan tentang kelas kita pada petang ni ya. Dan mungkin boleh share juga tentang maklumat di bawah, kerana pada hari ini saya bersiaran secara langsung daripada platform Masjid Al-Ubudiyah Section 19 Shah Alam kan. Masya Allah ya. Terima kasih pada semua para jemaah daripada Masjid Al-Ubudiyah yang bersama-sama dengan kita pada petang ni. Mudah-mudahan kita semua daripada platform Masjid Al-Ubudiyah, platform Facebook page Kuliah Quran Dr. Hafiz, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bayangkanlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan belajar hadis kita tahu. Dan bila kita tahu, insya-Allah apa yang kita tahu namanya ilmu akan dorong kita untuk membacanya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya galakkan diri saya dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dan sekiranya kalaulah saya tak sempat nak tengok semua yang ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih pada Puan Dia Idora yang dah share. Saya tak pasti kalaulah ada bersama-sama dengan kita para imam. Para imam. Oh, Masya Allah kan. Bila mana bersama-sama dengan kita ada para imam, maka saya nasihatkan diri saya dan saya cuba seboleh yang mungkin. Setiap kali saya menjadi imam untuk solat fardu subuh, maka setelah selesai beristighfar, bertasbih, bertahmid, baca ayatul kursi, baca 3 qul, kemudian ya, saya akan akhiri sebelum doa akan baca tasbih Juwairiyah. Mudah-mudahan kan bila kita imam, kita baca, para jemaah mengikutinya, maka kita dapat mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sharekan sikit. Oh, Masya Allah. Tapi ini tertutup sikitlah muka saya, tapi tak ada masalah ya. Kita nak tengok tasbih Juwairiyah sebagaimana yang di-sharekan oleh surah An-Najahiyah ya. Tasbih Juwairiyah
Subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu. Puji hamba sebanyak bilangan makhlukmu. Puji hamba seluas keinginan redamu. Puji hamba seberat perhiasan arashmu. Puji hamba sebanyak bilangan kalimatmu. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Maka daripada situ kita amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rugi tak? Takkan pernah rugi, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Soalan kedua, adakah dia memerlukan masa yang panjang? Tak, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Setiap kali selepas solat fardu subuh, kita akan mengulanginya 3 kali. Tak panjang pun, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau kita mengulanginya 3 kali, insya-Allah tidak sampai 1 minit. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, takkan sampai 1 minit, insya-Allah. Walaupun kita baca tu perlahan-lahan, subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimat. Takkan sampai 1 minit pun kalau kita mengulanginya 3 kali. Alhamdulillah, Puan Siti Bani dah menghafalnya. Jadi tinggal lagi kita ingat. Kita dah ada ilmu ni, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia ada step-step dia. Bila kita dah dapat belajar, kita dah tahu, minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu yang bermanfaat akan dorong kita untuk amalkannya. Bukan sekadar bagusnya hadis tu, bagusnya tasbih tu, banyaknya pahala tu, tapi tak buat, rugi sekali kan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya ulang balik, mana tahu ada yang baru masuk dalam kelas kita pada hari ini. Hari ini saya bersiaran secara langsung daripada platform Masjid Al-Ubudiyah Section 19 Shah Alam, di mana sepatutnya saya ada kuliah di situ pada hari Selasa minggu yang ketiga tak silap saya. Oleh kerana PKP ni kita buat kelas secara online sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berhasrat untuk memberi infak kepada Masjid Al-Ubudiyah, masjid yang sangat aktif dalam menyebarkan dakwah, maka bolehlah lihat kepada banner yang bergerak di bawah saya. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang baru bersama-sama dengan kita, saya nak sharekan bahawa ada 3 perkara. Ada 3 perkara bila mana kita berhubung dengannya, insya-Allah pahala kita banyak sekali. Sebab itulah topik kita pada hari ini adalah amalun yasir wa ajrun kabir. Amalan yang sedikit, yang ringan, tapi pahalanya, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada soalan dah daripada Puan K. Rokiah, ya. Boleh kalau kita baca lebih 3 kali, bolehkan Ustaz? Secara asasnya kita akan baca 3 kali sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nak membacanya lebih, tidak ada masalah. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dia yang 3 perkara tu, bila kita berhubung dengannya, kita ada connection dengannya, maka pahala kita akan berganda. Pertama kita dah sebutkan, iaitu Al-Quran. Selagi mana kita berdamping dengan Al-Quran, baca Al-Quran, dengar Al-Quran, baca terjemah Al-Quran, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang sekarang kita sedang bicarakan ini adalah tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita baca, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kali, semakin kerap kita mengulanginya, tak akan rugi. Kerana apa? Kita akan mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tadi kita dah ceritakan tentang tasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, sebagaimana ia ringan pada lidah tapi berat di atas timbangan mizan.
Kita dah belajar tentang tasbih Juwairiyah, subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Sekarang tuan-tuan abang dirahmati Allah, sebelum kita pergi kepada yang ketiga, sebelum nak pergi kepada yang ketiga, saya nak sharekan gabungan di antara yang pertama dengan kedua. Disebut dalam hadis tapi tentang Al-Quran. Tuan-tuan abang dirahmati Allah. Jadi, kalau kita baca Al-Quran tapi kita tak tahu tentang kelebihannya, tak tahu tentang hadisnya, kita baca Al-Quran seperti biasa juga. Tetapi kalau kita tahu hadisnya, insya-Allah dia akan dorong kita untuk kita amalkannya hari-hari. Insya-Allah bila mana kita dah belajar, tuan-tuan abang dirahmati Allah, macam saya katakan tadi, dah belajar, dah tahu, doa pada Allah supaya ilmu itu bermanfaat. Ilmu tu dapat kita amalkan. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, bila Allah makbulkan doa kita, yang kan kita doa tadi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepada kamu ilmu yang bermanfaat. Allah mustajab. Allah mustajabkan. Kemudian Allah bagi kita lakukannya. Masya Allah, kita pun dapat baca contoh. Kemudian bila kita dapat baca, tuan-tuan abang dirahmati Allah, doa lagi pada Allah. Sabat. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah beri kekuatan supaya saya boleh istiqamah. Boleh tetap. Sabat tu tetap melakukannya. Tetap istiqamah dalam melaksanakannya. Masya Allah. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, belajar ilmu, baca hadis, baca Al-Quran, minta Allah ilmu yang bermanfaat. Bila dapat amalkannya, minta sabat, minta Allah bagi ketetapan, ya Allah tetapkanlah aku supaya aku boleh terus melakukannya. Kan? Kita pun tahu kan tuan-tuan abang dirahmati Allah, betapa banyak sebenarnya amalan kita. Mungkin saya nak macam ceritalah. Mungkin pernah tak tuan-tuan abang dirahmati Allah, satu ketika tu kita selalu dengar tentang infak, harta kita kejar Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Masya Allah, Alhamdulillah, hari-hari, walaupun RM1, kita disiplinkan diri kita. Tak nak keluar, mana duit RM1 ni? Nak sampai cari-cari juga. Kenapa? Saya cari RM1 saya ni, saya nak sedekah. Hingga kita dapat buat hari-hari, Masya Allah, hari-hari. Tapi bila kita ingat balik, rupa-rupanya dah jadi kenangan, tuan-tuan abang dirahmati Allah. Rupa-rupanya amalan kita yang hari tu jadi kenangan. Saya ingat masa tu lah kebetulan Allah bagi rezeki yang luas kan. Hari-hari saya sedekah, tak pernah tinggal. Contoh. Baru teringat lah waktu tu. Tapi sejak kebelakangan ni saya tak buat. Contoh. Dah lama rupanya saya tak sedekah hari-hari. Jadi kat situ tuan-tuan abang dirahmati Allah, pentingnya minta kepada Allah sabat, ketetapan, minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan istiqamah kepada kita. Terima kasih pada surah An-Najahiyah, admin surah An-Najahiyah. Amin. Semoga kita semua istiqamah. Kan? Tuan-tuan abang dirahmati Allah. Sebagaimana kita kan dululah tuan-tuan abang dirahmati Allah kan. Masa sebelum PKP, Masya Allah. Ingat tak? Kita pernah hari-hari datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala kepada para jemaah Masjid Al-Ubudiyah. Ingat tak? Hari-hari. Masa kali pertama saya kuliah di Masjid Al-Ubudiyah, kuliah subuh, Masya Allah, ramai sekali para jemaahnya, Masya Allah kan. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, mungkin sebahagian daripadanya berazam insya-Allah. Bila mana di negeri Selangor, insya-Allah, bila mana diumumkan saja boleh para jemaah untuk dirikan solat fardu secara berjemaah. Jadi yang first tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Okey. Baik, saya stop dulu yang tu dulu sebab itu adalah yang ketiga. Itulah yang nombor 3. Al-Quran, hadis dan masjid. Inilah gudang-gudang pahala. Asal bersamanya saja kita akan dapat pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih bicara nombor 2. Yang kedua, masih bicara nombor, iaitu tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Hadis yang berkaitan dengan Al-Quran, iaitu tentang surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, amalan sangat mudah.
Saya tanya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak payah jawab lah ya. Tak payah jawab ya. Siapa di antara kita yang tak hafal surah Al-Ikhlas? Siapa di antara kita? Tak ada kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Tak ada kan? Semua menghafalnya. Semua menghafalnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surah Al-Ikhlas? Innaha ta'dilu thulutsal Quran. Sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu bersamaan dengan pahalanya bersamaan 1/3 daripada Al-Quran. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi sekarang ni kita sedang berada pada topik yang kedua, iaitu tentang hadis. Tapi hadis bila kita berhubung dengannya, dia akan cerita kepada kita tentang kelebihan Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak ajak, saya ambil masa sikit saja. Ya, saya ambil masa sikit. Berapa lama tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Saya nak ambil masa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kira-kira 45 saat saja. Boleh ke? Boleh ke tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Saya harap boleh. Saya harap sangat boleh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. 45 saat saja. Apa yang kita nak buat adalah kita akan membaca surah Al-Ikhlas bersama-sama sebanyak 3 kali bermula daripada sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya-Allah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, terima kasih. Kita dapat baca sama-sama Al-Ikhlas 3 kali saja. 3 kali saja. Tetapi ganjarannya seperti membaca keseluruhan Al-Quran. Ingat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Saya yakin sekali, saya sangat yakin bahawa hadis yang saya bacakan ini bukan kali pertama tuan-tuan dan puan dirahmati Allah mendengarnya. Bahawa membaca Al-Ikhlas itu bersamaan 1/3 daripada Al-Quran. Sangat yakin. Tetapi berapa ramai di antara kita yang boleh menjadikan dia sebagai amalan harian kita? Setiap kali kita memandu, kita akan membacanya sekurang-kurangnya 3 kali. Setiap kali kita sedang berehat, kita membaca Al-Ikhlas 3 kali. Ya, bahkan dia menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali sebelum kita tidur kita akan membacanya 3 kali. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang baca tadi, Puan Siti Vani, Puan K Rokia, Tuan Syafiq Farhan, Puan Siti Vani, surah An-Najahiyah. Ya. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, terima kasih sangat-sangat kepada surah An-Najahiyah. Tak apa, saya bacakan hadisnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha falamma asbaha jaa'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa kana ar-rajul saya tak nampak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi innaha ta'dilu thulutsal Quran. Baik. Jadi hadis ini yang dipaparkan sebentar tadi daripada surah An-Najahiyah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, innaha ta'dilu thulutsal Quran. Sesungguhnya Al-Ikhlas yang lelaki itu baca bersama dengan 1/3 daripada Al-Quran. Masya Allah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bacalah. Iqra'ul Quran. Ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kalian bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Untuk Puan K. Rokiah, hari ini saya bersiaran langsung di atas platform Masjid Al-Ubudiyah yang meminta untuk saya sampaikan kuliah secara online. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang balik 3 perkara. Ya, bila mana kita berhubung saja, maka kita akan dapat pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah bila mana kita berinteraksi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yang mengakhiri kuliah kita pada hari ini, apa dia tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah masjid. Adalah masjid tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sangat-sangat galakkan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tolong share 3 perkara ni, tolong catat 3 perkara ni, boleh tulis. 3 perkara, bila mana kita berhubung dengannya, kita akan dapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah masjid. Sebagaimana yang dikongsikan oleh Kak Mazna, Puan Mazna Selamat daripada Masjid Al-Azhariyah, section 18, Al-Quran, hadis dan masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan 3 perkara ni sebahagian daripada hidup kita, sebahagian daripada harian kita. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Setiap hari yang kita bersama-sama dengannya, maka hari kita itu akan menjadi manfaat. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bacakan sepotong, saya merujuk ya tentang amalun yasir wa ajrun kabir ya daripada seorang alim ya, seorang yang alim ya yang menulis nama kitab ini, Amalun Yasir wa Ajrun Kabir. Amalan yang ringan, amalan yang sedikit tetapi pahalanya banyak, pahalanya besar. Pahalanya besar. Jadi di dalam kitab ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia ada bawa satu kata-kata. Ya, dia ada bawa satu kata-kata tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nama syekh ini adalah Abu Abdul Aziz. Abu Abdul Aziz ya. Kalau kita cari, insya-Allah kita jumpa, tapi cuma dalam kitab ni dalam bahasa Arab. Ada kata-kata dia yang macam sangat menarik saya, yang macam bila saya terbaca terus menangkap jiwa saya lah. Dan saya teringin sekali nak share dengan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ditulis. Qala ba'dus salaf. Telah berkata sebahagian para ulama salaf, ulama yang terdahulu. Kullu yaumin ya'ishu fihi al-mu'min ghanimah. Setiap hari hidupnya seorang mukmin itu dia merupakan ghanimah. Ya, ghanimah ni harta rampasan ataupun harta yang sangat banyak. Ya, harta yang sangat banyak. Setiap hari yang Allah bagi pada kita, setiap hari yang Allah pinjamkan kepada kita adalah hari yang sangat banyak. Kadang-kadang saya gunakan modal yang sangat besar yang Allah bagi pada kita. Apa yang kita nak buat pada hari itu? Apa yang kita nak buat pada hari itu? Maka kata para ulama yang terdahulu, man aslaha fi ma baqiya ghufira lahu ma madha. Siapa yang gunakan hari dia, ya Allah bagi lagi, insya-Allah hari ni Allah bagi, esok lusa Allah bagi lagi. Siapa yang memperbaiki diri dia dengan melakukan amalan saleh, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan masa-masa dosa-dosanya yang lampau ya. Tetapi waman asaa fi ma baqi ukhidha bima baqi wa ma madha ya. Maka seseorang yang merugikannya ya, merosakkannya ya, tidak mengambil kebaikan padanya, maka dia kekal dalam keadaan yang lampau, keadaan yang lama. Sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita kena tahu setiap hari kita tu adalah hari yang sangat bernilai, maka manfaatkan dengan amalan yang soleh. Dan orang yang bijak pula, selain daripada amal-amalan fardu yang Allah wajibkan kepada kita,
dia cari, dia belajar, dia amal. Amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ringan, yang mudah, tapi pahalanya banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya nak sharekan sikit apa yang dikomen oleh Puan Mahani, Al-Quran, hadis dan masjid. Puan Jamil, Al-Quran, hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid, jadikan 3 perkara ini sebahagian daripada hidup kita dalam seharian, hari-hari kena ada. Ya, mungkin kalau di Selangor belum boleh lagi, tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan dia sebahagian daripada kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Puan Jamiliah, Al-Quran, hadis dan masjid, jadikan 3 perkara ini harian hidup kita mulai dari sekarang, insya-Allah. Allah Maha mengetahui niat kita betul, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Puan Kek Rokia, adakah masjid ni wajib kepada orang perempuan pergi tiap-tiap hari? Dia tak wajib, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada ganjarannya di sana. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, terutamanya kepada siapa yang berada di negeri-negeri yang tidak PKP lagi, dan arti kata yang lain yang boleh pergi masjid malam ni, tolong pergi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan wajib, tolong pergi. Terutamanya bila mana ada masjid, bila mana ada majlis ilmu. Kerana saya nak ringkaskan saja kerana masa dah tamat dah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, lagi 2 minit saja lagi insya-Allah. Saya nak bagi tahu 3 perkara bila mana kita berhubung dengannya, kita insya-Allah takkan pernah rugi dan kita mesti akan dapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bila mana kita berhubung dengan Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, berinteraksi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita belajar hadis. Walaupun kita dah baca, kita ulang-ulang lagi, kita dengar lagi. Dan yang ketiga adalah masjid. Bayangkan saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bayangkan saja malam ni, ya, malam ni adalah hari Selasa, malam Rabu. Tolong cek tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tolong cek di surau berhampiran kita malam ni kuliah siapa? Andai kata malam ni di surau kita tak ada kuliah, masjid yang terdekat dengan kita. Kalau di negeri yang boleh, ya, di negeri yang boleh, jangan pula bukan negeri yang tak boleh lagi, kunci lagi lah, mungkin tak boleh masuk lagi, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah yang boleh, cek malam ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kerana terhimpun di sana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila mana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah pergi ke masjid saja. Walaupun dengan niat untuk majlis ilmu, kuliah maghrib saja, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ingat yang pertama sekali tak sampai masjid, belum sampai masjid, belum sampai surau, setiap langkah kita, langkah kita tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, setiap langkah Allah berikan pahala kepada kita, Allah ampunkan dosa kita dan Allah tinggikan darajat kita. Masya Allah. Baru 1 langkah. Rumah kita 1 langkah aja, oh tak mungkin lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Rumah kita 10 langkah ke? Tak mungkin juga, kan? Takkan rumah kita dengan masjid 10 kaki saja, tak. Tetapi bayangkan masjid yang kita tuju itu, belum sampai lagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pahala demi pahala, langkah demi langkah itu pahala demi pahala. Kalau Puan Kek Rokia, KL masih PKPB lagi. Masya Allah. Okay? Tak apa, niat saja. InsyaAllah niat. Ya, malam pertama, hari pertama saja diumumkan. Kalau biasanya kan, kalau 12 malam kan, subuh tu. Kalau kebetulan subuh tu subuh Sabtu dan subuh Ahad, insya-Allah mesti ada kuliah subuh kan. Kalau dah mula lah, minta maaf kalau dah mula. Maka niat untuk pergi majlis ilmu saja, masya-Allah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang kita jalan tu saja belum sampai lagi. Pahala demi pahala. Pengampunan demi pengampunan. Darajat demi darajat. Masya Allah kan. Belum sampai lagi. Kemudian kita sampai ke masjid, apa yang kita buat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Apa yang kita buat? Kita akan dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dalam banyak-banyak jawapan, di antara jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah solat pada awal waktu. Masya-Allah. Masya-Allah kan. Gara-gara masjid, hanya disebabkan masjid surau, hanya disebabkan rumah Allah Subhanahu wa taala, kita dah melakukan antaranya amalan
yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, masya-Allah kan. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita pun duduk dalam majlis ilmu. Kita tunggu solat fardu maghrib, tunggu solat fardu isya. Bila kita solat fardu isya, sekali lagi di awal waktu, secara berjemaah di rumah Allah, 27 kali ganda. Oh masya-Allah. Sangat banyak ni, sangat banyak ni. Kita iktikaf di rumah Allah, pahala lagi setiap saat, setiap detik kita pahala. Walaupun kita duduk saja dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah. Kalau masjid saja, kalau nak cerita masjid saya sebenarnya tak cukup masa. Tapi yang pokok saya yang saya nak cerita ni, dekatilah 3 perkara ni. Kita akan sentiasa dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, hadis dan rumah Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita berada bersamanya, pahala yang berterusan, insya-Allah. Okey, kerana tuan-tuan dirahmati Allah, solat fardu isya berjemaah, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendirikan solat fardu isya secara berjemaah, maka dituliskan baginya pahala qiyamul lail. Pahala qiyamul lail separuh malam itu. Masya Allah, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjawab persoalan Puan Rokiah tadi, tidaklah wajib. Tidaklah wajib, tetapi kalau kita pergi maka kita akan dapat ganjaran demi ganjaran. Bak kata orang bahawa masjid itu adalah gudang pahala, gudang ibadah, gudang ilmu. Oh masya Allah, tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah apa kita katakan macam kali pertama saya bersiaran secara langsung di atas platform Masjid Al-Ubudiyah Section 19 Shah Alam Selangor. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang semua berkelapangan, ya Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki mereka, boleh berikan infak, ya, kerana Masjid Al-Ubudiyah dikenali, masya-Allah, terkenal di Shah Alam, terkenal di Selangor di antara masjid yang aktif dalam penyampaian majlis-majlis ilmu. Jadi setiap ringgit yang tuan-tuan bang dirahmati Allah infakkan ke masjid tersebut, insya-Allah akan dimanfaatkan sebaiknya. Jadi kalau tanya kepada saya bagaimana untuk infak kepada mereka, boleh lihat pada banner yang di bawah ini, yang kat mana ni, kalau kat bawah saya ni tuan-tuan bang dirahmati Allah, yang ada di bawah saya ni kan, boleh dapatkan maklumat di Bank Muamalat Malaysia Berhad, namanya Masjid Al-Ubudiyah dan nombor akaun ada di situ. Tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mengakhiri kuliah kita tentang amalun yasir wa ajrun kabir, amalan yang sedikit dan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ingatkan semula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan, janganlah kamu meremehkan walaupun amalan yang sedikit. Kerana apa tuan-tuan bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Okey, berkaitan tentang sekejap saya cuba pastekan kalau ada. Okey. Kalau yang tak nampak lah, kalau mungkin yang tak jelas ke, jadi saya boleh tunjukkan dekat skrin. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah Aisyah radhiyallahu anha ya, bersedekah dengan tamar, bersedekah dengan kurma. Masya-Allah. Bersedekah dengan kurma. Masya-Allah. Kemudian dikatakan pada kurma itu berapa banyak zarah yang ada padanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Dan barang siapa yang melakukan amalan walaupun sebesar zarah, dia akan nampak pada hari akhirat nanti. Maka kalaulah pada sebiji kurma itu, berapa banyak zarah yang ada padanya? Berapa banyak zarah yang ada pada kurma itu, walaupun sebiji saja, pasti akan diganjari dengan besar pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun daripada Allah, dan saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berterima kasih pada semua sekali. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh buat ulang kaji tentang video ataupun kelas kita pada hari ini, dan jangan lupa share untuk sampaikan kepada orang lain, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah,
Kerana Rasulullah SAW bersabda, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjuk, mengajak ke arah kebaikan, maka dia dapat pahala bila mana orang lain melakukannya. Jadi dalam hadis ni saja, dalam kelas ini saja kita kongsikan beberapa amalan-amalan yang soleh. Bayangkan kalau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, share kepada orang lain dan mereka membacanya macam kita baca Al-Ikhlas 3 kali tadi. Sebagaimana kita baca subhanallah wa hamdi, subhanallahil azim 3 kali tadi. Maka insya-Allah kita juga akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.